الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin diucapkan kepada seluruh penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Nampak seronok maklong, ada yang masih lagi nak masak rendang tu, ada yang tengah nyalakan api, ada yang tengah siapkan kuih muih, ada yang pakai baju baru pada hari ini, dan kita ucapkan mudah-mudahan Hari Raya pada tahun ini menjalinkan silaturahim pada tahun ini. Baik para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, sebut pasal silaturahim, lama tak jumpa Mak Long, lama tak jumpa Pak Long. Apalah khabar di kampung tu ya. Jadi kita nak kupas berkaitan dengan satu topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan silaturahim yang terputus. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda dua orang tuan guru kita, tetamu yang sangat saya hormati, iaitu Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iman. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Ustaz. Maaf zahir batin. Maaf zahir dan batin. Ustaz, biasanya kalau beraya, awal-awal raya tu di mana Ustaz? Setiap tahun kita di madrasah lah. Di semua madrasah. berimpun, pelajar-pelajar kita, warga emas kita, semua berimpun beraya bersama. Wih, seronok Ustaz. Maknanya mak ayah pun datang juga semua, beraya? waris-waris semua akan beraya di situ. Oh. Beraya di situ dulu. Lepas tu baru balik ke rumah masing-masing. Pakat-pakat bawa rendang, bawa ketupat semua lah saya. Hari ni kita beraya. Kita beraya di sini Ustaz. Alhamdulillah. Bersama dengan para penonton kita di rumah sana. Dan yang kedua, Masya Allah, lawa baju Ustaz. Colour pink. Pink ni sebab dia, ada sebab dia pink tu. Apa sebab tu Ustaz? Sebab dia. Ada sebab dia pink tu. Ada. Dia mesti orang rumah yang siapkan kalau colour pink ni kan. Baik Ustaz Nik, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersama dengan Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yunoh, dan kita nak tanya Ustaz pula. Ustaz katanya nak balik ke Kelantan bila tu? Fasa kedua. Fasa kedua. Kami frontliner saja frontliner. So fasa pertama kita bagi anak buah balik dulu sehingga daripada cuti dia sehingga hari raya kedua. So bermula hari raya ketiga tu saya pula lah cuti. Oh, ini pengorbanan ni. Pengorbanan. Maknanya Ustaz Jafri lagi canggih Ustaz ni ya. Dia bukan setakat balik orang kata beraya di tempat pondoknya, tapi nak kena beraya di banyak rumah. Pondok-pondoknya. Di pondok-pondoknya. Macam mana Ustaz? Itu kita sembang belakang. Baik. Alhamdulillah. Jadi para penonton kita pada hari ini mestilah rasa kegembiraannya tak terkira. Tambah-tambah pula Ustaz, bila mana sahabat-sahabat kita daripada seberang, daripada Singapura dapat kembali ke Malaysia, pasti kehangatan tu terasa. Berapa kali raya dah tak rasa tu Ustaz ya? Alhamdulillah dapat berjumpa dengan sanak saudara. Yang paling utama sekali dapat berjumpa dengan ibu ayah tercinta. Baik, kepada para penonton sekalian, sambil-sambil makan ketupat, makan rendang tu, sambil-sambil kita nak dengar berkaitan dengan hubungan silaturahim ni. Dia mahal Ustaz ya, hubungan silaturahim ni. Tapi kita nak faham apa sebenarnya tu silat rahim. Dia ada gabungan itu, silaturahim. Apa sebenarnya pengertian silaturahim tu Ustaz? Kalau silat tu lain lah. Silat tu lain. Yang biasa silat Ustaz Jab lah. Kita tak bersilat. Ni pakaianmu silat ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, summa amma ba'd. Baik, yang saya kasihi sahabat alam dan juga sahabat akhirat insya-Allah. Masya-Allah ya rabbal alamin. Ustaz Jack dan juga Aiman serta kru-kru yang ada yang berkorban pada pagi Syawal ini, tidak lain tidak bukan untuk ibu dan ayah di sana, untuk sebuah kata pengorbanan besar dalam kita menghadapi hari raya setelah kita berjaya melepasi Ramadan. Lepas dan arti kata mentarbiah diri, bukan hanya lepas makan dan minum sahaja, tapi sebenarnya natijah daripada puasa itu sendiri akan memberi gambaran sebenarnya ialah selepas hari raya. Maksudnya pada hari raya ini menterjemahkan apa yang kita buat sebulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan yang lalu kita tengok semua orang warok kan. Warok, memang warok jalan tunduk je. Memang CD-CD apa MP3 yang nakal-nakal sikit tu tak tengok, tak dengar lah. Nasyid je. Nasyid dengan Quran, nasyid Quran. Bila dah akhir-akhir kita tengok pada malam takbir raya, itu malam tadi, dan juga pada pagi ni kita tengok. Kalau malam tadi kita boleh takbir rumah ke rumah, mungkin lorong ke lorong. Mungkin sekarang belum lagi sebab baru pada era endemik.
mungkin ada yang cadangan kita buat daripada kereta dengan kereta terlalu ke lorong-lorong just untuk syiar takbir itu sendiri. Sebenarnya di situ dah ada silaturahim sebenarnya tu. Bila kita malam tu kita takbir, kita pergi lorong ke lorong, rumah ke rumah, dari situ dah ada silaturahmi. Iaitu silaturahim disebut, ada silaturahmi pun ada yang disebut. Mana sil maksudnya adalah kesinambungan. Sila sambung. Rahim ada kaitan dengan rahim ibu. Sebab itu pandangan ulama dalam bab rahim ini ada dua pandangan. Satu, ia mewarisi harta seperti adik-beradik, anak saudara, cucu dan sebagainya. Ada satu lagi, rahimnya ialah rahim dari segi akidah. Secara umumnya. Sebab itu dia ada dua. Rahim ni rahim khusus dan rahim am. Jadi yang am itu keseluruhanlah, mana-mana akidah yang sama maka itulah rahimnya. Mana-mana yang ada urusan rahim ibu, nasab keturunan yang sama, itu nama rahim. Jadi silah itu maksudnya sambung. Silah tu sambung? Sambung tu silah sambung. Sil. Sil rahimak, maknanya sambung rahim engkau. Sambung itu bila maknanya sambung silaturahim bererti orang yang menyambungkan benda yang putus. Kalau tak putus kita panggil sambung. Sebab itu yang disebut sebagai al-wasil laisa bil mukafi. Mana wasil itu bukan orang yang memberi kepada orang yang tak ada putus apa-apa. Jadi yang sebenarnya ialah yang menyambungkan benda yang qati', benda yang terputus. Itulah yang paling baik, yang paling afdal. Bila mana kita terputus, kita menyambung. Mana mungkin 2 tahun kita di era pandemik, mungkin terputus dari segi jasadi. Tapi sebenarnya dengan kata wasilah yang ada, jalan WhatsApp, jalan video call dan sebagainya. Banding dengan saya duduk Mesir dulu tahun 92. Setahun sekali je call. Tak ada gambar apa masa tu. Itu hanya telefon je. Masa tu RM9 seminit. Masya-Allah. Tekan mak sihat-sihat. Tahun ni dah lulus Najah. Lulus dah masuk tahun 2. Habis. Itu je. Tak ada kata macam sekarang ni kan banyak macam-macam boleh video call dan bagai-bagai lah. Jadi itu sebenarnya satu benda yang moden elektronik yang boleh menyambungkan silaturahim tadi sebenarnya. Tapi kena kaedah cara yang betul lah. Jadi silaturahim tu ibu ayah adik-adik sekalian ialah kita sambungkan benda yang terputus. Kerana apa yang terputus itu kita tak tahu. Mungkin kerana wang ringgit, mungkin kerana cakap silap, mungkin bagai-bagai. Sebab kadang-kadang orang ni hati dia mudah terasa dan sebagainya. Tapi dia tak nampak. Sebenarnya di sebalik menyambungkan benda yang putus itu ada hadiah yang menanti, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila Ustaz sebut pasal sambung tu kan, kita nak tanya orang yang pandai sambung silaturahim. Cantik. Iaitu Ustaz Jafri. Ustaz, masya-Allah. Kita kadang-kadang Ustaz ni menjadi seorang ikon lah yang mana pandai menghubungkan silaturahim. Bak kata Ustaz ni tadi banyak pondoknya. Allah, banyak pondok. Jadi kita nak tahu. Pondok hotel. Pondok tu hotel. Ada tak kelebihan dalam kita menghubungkan silaturahim tu Ustaz? Yang mungkin Ustaz pernah rasa kelebihan tersebut. Allah Ustaz Syahmat. Betul kata Ustaz ni tadi ni, sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang suasana tu menyebabkan terputus. Bukan dengan maksud sengaja untuk memutuskan. Dia ada 2 keadaan. Pertamanya suasana. Bukan sebab sakit hati, bukan sebab kebencian, bukan sebab tak puas hati. Ada macam-macam kes lah. Kes tanah boleh sampai bergaduh kan. Kes apa bila bapa meninggal, kes faraid sampai adik-beradik Dulu bubuk lesung sambai. Bubuk lesung sambai bergaduh. Dia ada satu batu tau ustaz ni. Satu batu yang dia batu ni panggil berantu. Batu ni dia boleh menyebab adik-beradik putus, ada boleh berjabat berbunuh-bunuh, boleh jebak dia panggil batu sempadan. Betul tak? Bubuk tanah. Bubuk tanah. Jadi subhanallah. Tapi kadang-kadang bukan sebab demikian. Mungkin sebab hari itu yang berlakunya macam PKP hari itu dan masing-masing tak ada sedia ruang untuk bertemu sebagainya. Tetapi dia usaha untuk menyatukan, usaha untuk mempertemukan, usaha untuk menjalinkan kembali itu. Usaha itu merupakan satu usaha yang sangat-sangat mendapat keberkatan dan sangat-sangat dianjurkan dalam agama. Apatah lagi kalau yang terputus itu disebabkan oleh saling kebencian, disebabkan oleh permusuhan, kemudian disatukan kembali, ini lebih dahsyat lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis sallallahu alaihi Muhammad, kata Nabi SAW,
orang yang menyambungkan silaturahim yang terputus ini, dia merupakan bukti ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul dhaifa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusil rahmah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW sebut, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik ataupun hendaklah diam. Dan Nabi SAW sebut, yang ni pun satu tips lagi untuk kita panjang umur dan murah rezeki. Tuan-tuan nak panjang umur, murah rezeki, tuan-tuan tengok senyum aja, subhanallah, hati tenang aja. Kita tengok muka Ustaz Nik. Ustaz Nik. Raya. Saya kalau jumpa Ustaz Nik ni, saya kira sahabat baik saya lah, masya-Allah. Kalau jumpa dia kira macam nak semayang duha terus. Semayang duha? Kenapa? Murah rezeki. Murah rezeki. Subhanallah. Kalau jumpa dia, ceria. Orang yang sentiasa ceria. Antara benda yang bawa kepada keceriaan, antara perkara yang memanjangkan usia ialah kita hidup dalam ketenangan. Betul, setuju. Hidup dalam tenang. Tenang dia memanjangkan usia. Kita susah hati, sakit hati, geram, benci. Dia menyebabkan apa? Menyebabkan sakit pada tubuh badan. Yang akhirnya menyebabkan boleh memendekkan umur. Dia ajal sebelum maut dipanggil. Ajal sebelum maut. Ajal sebelum maut. Betul. Ustaz dia semat. Jadi di antara perkara yang bawa kepada ketenangan jiwa, kesedapan kehidupan, Ustaz dia semat, jauh daripada penyakit dan murah rezeki. Bila kita baik dengan orang, memang murah rezeki. Dia baik dengan Ustaz Nik. Pergi makan sekali adalah free dia belanja. Lagi ada ampau. Rajin belanja ni. Rajin belanja orang ni. InsyaAllah. Amin. Allah. Kata Nabi SAW, man ahabba an yusata lahu rizqa wa in yunsalahu fi atharihi falyusir rahmah. Kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, kata Nabi SAW, dan ditambah umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Saya rasa itu pun dah cukup dah. Kelebihan-kelebihan yang kita akan dapat dengan kita menyambung silaturahim ni, paling kemuncaknya ialah dia bukti ketaatan kita dan keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Patutlah Ustaz ni nampak muda je, Ustaz. Memang. Baik para penonton, jangan ke mana-mana. Selepas ni kita nak tanya juga. Tadi Ustaz sebut pasal harta pusaka tadi. Kita cerita lepas ni, Ustaz ya. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya Da'i Anas ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan kepada anda para penonton, tidak kira walau di mana jua anda semua berada, ayuh sama-sama kita raikan Lebaran pada tahun ini dengan penuh kesyukuran. Dan dalam kita bergembira, jangan kita lupakan insan-insan di sekeliling kita yang memerlukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Da'i Hilman. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Masya-Allah, ramai bertanya mana hilangnya Da'i Hilman selama ni. Da'i Hilman ada je. Insya-Allah kita akan bertemu dalam Tanyalah Ustaz selepas raya ini. Dalam keseronokan kita beraya, jangan kita lupa untuk doakan hidayat untuk seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Baik, Ustaz, kita nak lihat kepada apa yang Ustaz sebut tadilah. Kadang-kadang sekangkang kera je nak berabut Kak Long dengan Abang Ngah ni kan. Itu belum lagi harta di luar negara Ismit Ulam Raja. Jadi kita nak tanya kepada Ustaz, bagaimana keadaan ini kita nak selesaikan. Sebab tu sahabat kita di Facebook nak tanya satu soalan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Salam Aidilfitri. Bagaimana bagi kemaafan melibatkan pergaduhan disebabkan harta pusaka sehingga menimbulkan perselisihan
dan faham, lebih-lebih melibatkan adik-beradik dan akhirnya sehingga memutuskan silaturahim. Apakah tibanya Syawal merupakan satu waktu yang elok untuk berkumpul meminta maaf agar ukhuwah persaudaraan kekal utuh? Mohon pencerahan dari Ustaz. Allahu Rabbi Salih Muhammad. Tak, kita bukan ada orang lain. Kita tak ada orang lain. Yang kita ada di kalangan kita ialah adik-beradik kita. Dulu waktu kita kecil-kecil, mak ayah kita jaga kita baik-baik. Apa yang kita makan, itulah yang abang kita makan. Mak kita tak pernah lebihkan di antara satu sama yang lain. Di antara kerisauan seorang ibu dan seorang ayah ialah apa yang akan berlaku selepas daripada kematian dia. Sebab tu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kita solat, sallallahu alaihi Muhammad, waktu kita duduk tasyahud akhir tu, sebelum bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ada satu doa tu, salah satunya selit apa ni? Jauh daripada fitnah semasa hidup tu dan selepas daripada kematianku. Di antara fitnah selepas kematian ni bukan sekadar kita waktu duduk dalam kubur. Fitnah lepas kematian kita ni ialah bagaimana anak beranak kita, waris-waris kita, sallallahu alaihi Muhammad, zuriat keturunan kita bergaduh sesama dengan mereka yang menyebabkan fitnah kepada kita selepas daripada kita mati. Tak mau macam tu tuan-tuan. Kesian dekat ibu dan ayah kita. Tolonglah subhanallah. Ambilkan, manfaatkan daripada waktu ni yang kita balik ni beramai-ramai ni untuk kita saling bermaaf-maafan daripada lubuk hati kita ni. Minta maaf daripada lubuk hati kita. Ingat Nabi SAW sebut dalam sebuah riwayat sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu dosa pun yang paling cepat sekali. Tidak ada satu dosa pun yang lebih pantas lagi siksaannya sallallahu alaihi wasallam di dunia kepada pelakunya yang selain daripada apa yang Allah sediakan di akhirat nanti, melainkan daripada seorang yang memutuskan keakraban atau memutuskan kekerabatan ataupun silaturahim. Awal-awal lagi waktu hidup tu, mana tenang ustaz ni hidup kat dunia, saya Syahmat. Mana abang? Tak ada dah, tak ni dah, saya Syahmat. Kampung tak boleh nak balik. Ingat seronok tuan-tuan sekalian. Anak-anak kita teringin nak berjumpa dengan sepupu-sepupu dia. Dan bayangkan pula sebaliknya, bila kita balik ke rumah, subhanallah saya Syahmat, my time hari raya, tak sabar nak berjumpa dengan abang, tak sabar nak berjumpa dengan adik, tak sabar nak jumpa dengan sepupu-sepupu, adik-beradik apa semua. Mak ayah kita yang sudah kembali ke rahmatullah sudah pasti akan tersenyum gembira melihat kekerabatan, keakraban, kasih sayang yang berlangsung di antara anak beranaknya kan. Seronok kalau mak ayah dapat tengok keakraban tu. Tapi masalahnya yang buat hal ni Kak Long. Kita ni yang bongsu ni kita baik tau. Tapi macam mana kita nak mula ni Ustaz? Dah bergaduh ni dah 3 tahun bergaduh. Tapi kita nak mula ni dia macam segan-segan lah. Siapa nak mula ni? Aku nak minta maaf ke? Kak Long nak kena minta maaf? Macam mana tu Ustaz? Kak Long ni dia biasa Kak Long. Abang Long dia sombong sikit sebab dia Kak Long dia rasa macam tu. Tapi selalu Kak Long baik. Oh, Kak Long baik? Selalu Kak Long ni dia jadi penenang. Kak Long ni selalu dia jadi pendamai. Dia beralah Ustaz lah. Selalu Kak Long macam tu. Okey. Yang Abang Long saya tak tahu. Abang Long tak tahu. Abang Long jalanan lah. Dia gini, bila dia balik, kalau kita yang memutuskan satu rahim tadi, ada kontak tadi, bila duduk ada adik-beradik yang ramai tu, dia duduk ada asing diri, kadang-kadang dia dapur sorang-sorang. Dia tak boleh nak campur dah dengan ni. Sebab dia tahu dia salah, kemudian dia rasa dia orang yang tak nak memaafkan orang ni, dia rasa dia hebat lah. Dia rasa dia ada kelebihan. Sebab tu dia rasa apa pula aku nak minta maaf dengan dia. Dia rasa dia hebat sebab dia lupa bahawasanya di atas kehebatan ada kehebatan. Itu kehebatan Allah Azza wa Jalla. Dia lupa yang tu sebenarnya. Kena bagi peringatan kepada Kak Long, kau abang Long, kau adik dan sebagainya. Kita dah putus satu ibu dan ayah, Yang kedua sendirinya laknat Allah Subhanahu wa taala orang yang memutuskan silaturahim. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi kakak-kakak, Kak Long, abang Long dan adik-adik yang ada di luar sana, nak tanya, apa guna kita putuskan silaturahim? Nak tanya apa guna? Adakah kerana sebiji lesung tadi ataupun sekakang kera tanah tadi? Maksudnya kerana benda yang duniawi menyebabkan kau putus hubungan adik-beradik dan kau tak boleh masuk syurga. Besar manakah nilai dunia berbanding dengan syurga Allah Subhanahu wa taala? Kena faham macam tu. Maksudnya kalau kau ambil dunia, katalah kau dapatlah seka tanah di tempat tu seka 1 juta. Nilai syurga tu adakah 1 juta? Tak ada nilainya. Kau nak buat apa di sana kau buatlah. Mana sekarang ni kalau terputus hubungan kerana harta sebabkan sakit hati dan sebagainya. Kita kena rasa siapa yang akan dilaknat oleh Allah
tardun min rahmatillah. Dia akan jauh daripada rahmat Allah, tak masuk syurga. Ya. Takkan aku kerana benda ni aku tak nak masuk syurga. Wang ringgit boleh cari, tapi tak akan dapat cari adik-beradik. Allah. Air yang di apa? Air dicincang takkan putus. Takkan putus. Cincang macam mana dia akan cantum. Cinta mana di hati itu tak akan ada. Sebab dia ada hubungan silaturahim tadi. Sebab itu kelebihan besar orang yang menyambung silaturahim yang Ustaz Jack dah sebut tadi, iaitu panjangkan umur, murahkan rezeki. Wahai kakak-kakak di luar, abang-abang, kalau kita nak murah rezeki, di antara ialah nampak saja punca nak nampak balah dan sebagainya, kita cepat hindar. Lari cepat-cepat. Sebab nanti satu umur pendek. Sebab apa? Sebab kalau kita balah, saya tak berkenaan dengan Aiman. Saya kan 10 hari Ramadan yang lepas kan, kita berdoa. Aiman tu aku. Ya Allah, pendek umur dia. Jangan Ustaz. Dia Tolak balik. Muka handsome. Tapi contohlah. Jadi macam itulah. Ya. Sebab jadi umur pendek. Tapi bagi orang yang suka silaturahim, sambung silaturahim ni, bukan kata sambung ikat macam mana, nak jumpa dia senyum, ajak minum, kawan baik, hello, say hello sama air raya. Air raya ni kau pergi mana? Itu cukup lah. Bukan kita nak bagi duit juta-juta. Tak. Just send satu mesej je. Tanya khabar pun dah cukup dah. Dia pun itu, alhamdulillah ada juga lah Aiman ucap hari raya kat aku. Mana itu menyebabkan kita seronok. Bila kita seronok, hati kita girang, girang, seronok. Bila seronok, penyakit tak datang. Yang jadi penyakit cepat datang sebab kita tak seronok. Kita sendiri telah mengundang penyakit sebab kita sendiri murung je. Bila murung, benda buruk, benda negatif ada, semua negatif akan datang. Sebab tu nenek kita kat kampung, kalau cucu-cucu balik, hilang gaut. Hilang sakit-sakit kaki tu, betul-betul hilang. Betul. Ingat orang yang paling mula sekali, orang yang memulakan approach itu yang akan mendapat pengampunan Allah dan akan mendapat kebaikan di sisi Allah. Tapi kadang-kadang kita kena buang satu batu besar yang duduk depan kita, nama ego tu. Ego. Kita letak kat tepi sekejap, kita ingat kelebihan-kelebihan yang Allah akan berikan kepada kita. Ustaz ni kan kalau macam orang baik dengan kita buat baik, kita down to earth lah, dia panggil orang kampung tersebut kan. Kita merendah diri, kita semua dapat doa yang baik-baik pada orang. Semua orang akan doa kita baik-baik. Itu Ustaz lah. Betul. Allah berilah kebaikan. Dengar dia sakit, kalau sakit semua jom kita pekat doa kat dia sebab dia baik. Cuba kalau dia macam sombong, dia semua payah ajak bincang apa semua. Akhirnya apa jadi? Semua orang doa keburukan kat dia. Kita dengar kata sakit, mati cepat sikit lagi bagus ya, dia kata kan. Balik dah. Kan? Macam tu. Maksudnya tidak akan rugi dan tidak akan langsung rugi orang yang merendah diri. Tak akan rugi orang yang tidak sombong. Tidak akan rugi orang yang berakhlak baik. Maknanya bila contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia baik dengan orang Yahudi sendiri. Hatta selepas kewafatan baginda pun dia masuk Islam. Masya-Allah. Ya. Sebab teringat akhlak, hubungan dia jaga, ya Allah. Ini kita dengan adik-beradik pula kerana harta pusaka tadi, ya Allahu akbar. Tu kata memang kalau ada kematian kita kena segera. Ingat di luar sana, jangan kita nampak bila abang lu kata kena bagi dah harta ni, kita kata abang lu tamak. Tak, itu abang lu yang betul. Itu yang betul sebenarnya. Sebab bila berlaku dua kematian, contoh ibu meninggal yang pertama, harta tak bagi lagi. Dah jadi pusaka, iaitu anak-anak akan terima pusaka. Tiba-tiba ayah pula meninggal. Ayah meninggal, harta ibu belum diagihkan lagi. Dah jadi munasakha. Dalam kaedah mawaris dipanggil munasakha. Bertindak-tindak. Lagi pening Ustaz. Jadi pening. So, jangan kita anggap kerana harta abang lu suruh agih tu, nak tak. Kita agih ni mengikut faraid dia. Tapi nak bagi sama rata tak apa. Sekurang-kurang kita tahu tanah di sini, tanah di pasir berdengung apa benda ni, ini nilai dia. Semua abang tak nak, abang dah ada tanah di tempat abang bekerja tu, abang dah ada dalam 2-3 ekar. Jadi adik dia kat kampung, adik ambil dah. Itu yang paling cantik sebenarnya. Kaedah. Baru tak ada perebutan. Kita nak berebut benda yang apa yang kita nak berebut sebenarnya. Kita fikir, Allah aku berebut apa hasilnya? Hatu Allah marah, aku tak ikut sunnah Nabi, ibu dan ayah aku dikubur sana. Sedangkan dia nak anak yang baik. Anak yang baik, ai soleh dan solehah. Macam mana soleh dan solehah kalau balas adik-beradik? Berebut rumah yang ditinggalkan tu. Berebut. Kalau tak apalah. Kalau nak juga, yang Ucu ambil tangga, Kak Long ambil tiang. Macam itulah bergaduh pula adik-beradik. Kita ni kira untung saya sebab kita masih ada kampung, ada nenek, ada kita punya saudara mara balik bersama-sama. Tapi Ustaz, ini ada kawan kita ni sedih sikit Ustaz. Yang mana dekat Facebook ni Ruby Abu Bakar Ruby ni dia tanya satu soalan, bagaimana bagi mualaf yang memeluk agama Islam tapi terpisah dengan ahli keluarga akibat tindakannya itu telah memutuskan silaturahim antara
kedua ibu bapanya serta adik-beradik terputus. Apakah cara yang terbaik bagi menyatukan kembali silaturahim yang agak lama telah terpisah? Susah ni Ustaz ya? Ya. Dia cabaran dia lainlah sebab dia berlainan agama. Tetapi ingatlah sebelum Ustaz ni nak jawab tu. Tak ada. Dah pasing. Okey. Salih Muhammad. Perbezaan agama bukan menjadi penyebab terputusnya hubungan di antara anak dengan ibu dan ayah dia. Bahkan dia anjurkan kepada kita untuk terus berkhidmat kepada ibu dan ayahnya walaupun dalam keadaan dia beragama dengan agama yang lain. Mudah-mudahan dia menjadi salah satu wasilah untuk dia berkenan dengan Islam. Sebab untuk dia masuk Islam. Betul. Bila tengok dia duduk Salih Ahmad, walaupun anak dia masuk Islam, subhanallah, ada seorang sahabat saya di Ipoh, Salih Muhammad, dia masuk India, kemudian dia masuk Islam, Salih Ahmad. Kemudian ayah dia benci dekat dia, tak suka kat dia, keluarga dia tak benci, memang halau dia, tak boleh balik. Tiba-tiba dia dapat anak. Bila dapat anak, dia menggunakan anak ni sebagai apa dia panggil? Jalan. Dia bawa dia pergi jumpa. Jadi si ayah ni dia tertarik, dia seronok bila nak main dengan cucu. Dan dia selalu pergi hantar cucu dan bila dia ada peluang untuk dia balik ke rumah dia khidmat. Dia khidmat dengan rumah tu, dia panggil isterinya untuk sapu sampah lah, untuk masak, untuk apa, tunjuk kebaikan-kebaikan. Dan tidak ada langsung sedikit pun kebencian atas apa yang keluarga dia buat kat dia. Tak tunjuk. Hang boleh buat kat aku boleh buat kat aku ni jalan yang benar, bukan macam tu. Dia lagi baik, lagi soleh, dia lagi baiknya, lagi tunjuk akhlak yang baik. Yang akhirnya menyebabkan mula-mula mak dia masuk Islam. Ayah dia agak keberatan. Ustaz tahu tak, Salih Ahmad, ayah dia masuk Islam dalam keadaan sakit. Berapa hari, 2 hari saja selepas dia masuk Islam lebih kurang, bapak dia meninggal. Allahu Akbar. Dia berjaya menyelamatkan ibu dan ayahnya hasil daripada apa? Hasil daripada tunjuk kebaikan-kebaikan yang dia boleh buat kepada ibu dan ayahnya walaupun dalam keadaan berlainan agama. Ni guna cucu lah. Macam cerita Ahmad Al-Bab, Ustaz. Aduh, ada ketua pintu. Dia suka kat pintu. Jadi Ahmad Al-Bab lah kan. Penyatuan tu. Mungkin akhlak yang perlu ditunjukkan itu menyebabkan tertariknya masuk ke dalam Islam. Betul, Ustaz ya? Ialah dalam kes Mu'allah, memang kita dia macam bila dia masuk Islam seolah-olah dia terbiar, tak ada keluarga. Sebenarnya masih ada keluarga. Untuk sahabat-sahabat saya ada kawan-kawan yang pada Tionghoa, Cina dan sebagainya. Kata kalau masuk Islam, maknanya ini kita menyelamatkan akidah. Akidahnya supaya salimah, sejahtera. Kita tunduk sujud kepada pencipta Al-Haq. Al-Haq. Sebab dia yang menciptakan kita, kita kena yakin. Kita tidak jadi dengan sendiri. Tak boleh jadi dengan sendiri. Kalau nak jadi dengan sendiri, kenapa tak jadi dengan sendiri anak-anak kita? Mesti ada penjadi, mesti ada pencipta. Dia itu Allah Rabbul Jalil Al-Haq. Kena yakin dengan dia. Bila yakin dengan dia, maksudnya bila kamu terpisah dengan keluarga, kamu masih ada dia. Saya dengan adik-beradik, saya ada isteri, ustaz ada isteri-isteri. Betul. Sempat lagi. Maknanya, di situ kita, kalau dia tak ada, kita masih ada dia. Dia tak khuzuhu sinatun wala naum, dia al-hayyun, dia hidup, dia tidak mati, dia kekal, baqa. Semua duduk dia. Sebab tu kasih sayang pertama letak kepada Allah Azza wa Jalla. Nombor satu. Nisbah kepada makhluk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemberi syafaat kepada kita. Kemudian barulah makhluk-makhluk yang lain. Level dia tu level ketiga. Jadi adik-beradik mungkin, ibu bapa mungkin, itu level yang ketiga. Jadi yang Mu'allah tadi yang bertanya, mana kita masih ada Allah. Kamu memilih Allah, pasti Allah akan sayang kamu, Allah akan pilih kamu. Semuanya untuk sambung silaturahim dia. Dan satu lagi Ustaz, kita juga orang mukmin ni juga merupakan saudara dia. Saudara yang perlu kita jaga, yang perlu kita protect. Bila dia terpisah daripada keluarga dia, maka orang mukmin seluruhnya kena mengambil dia sebagai keluarga. Itu yang ada dalam apa? Perkim maknanya ada yang Mu'allah tu selepas 2 tahun dah dia jadi dah bukan Mu'allah lah. Saudara kita. Sebab tu kita tukar bukan saudara baru, saudara kita. Sebab itu dalam tadi silaturahim itu yang umum, yang am dengan yang khusus. Jadi umum tu termasuk juga tadi yang Mu'allah tadi. Jangan kita rasa kesepian, terpencil sebab kita seorang-seorang, aku tak ada adik-beradik. No, kamu masih ada adik-beradik kamu masih ada ibu kamu masih ada hubungan sebenarnya. Boleh pergi ziarah. Saya di Sarawak banyakkan kepada Iban, bangsa Iban, ada yang Islam. So datang hari raya macam mana Ustaz, saya pergi, ayah saya belah babi lagi kan, makan, Masya Allah. sebagainya. Masih ada dia non kan, anak Islam. Kata begini, awak pergi mana yang nampak jelas kenajisannya, saya guna bahasa kenajisannya jangan kita hampiri. Maksudnya lain, kita bawa makanan yang betul-betul segar, yang betul-betul halal, thayyibah, kita bawa untuk ibu dan ayah. Ayah jangan sediakan apa-apa, saya bawa untuk ayah. Kalau dia sediakan, mungkin kita rasa wah-wah,
Kan? Mungkin ada benda yang tak betul dengan syariat. Maka kita sediakan makanan yang betul-betul halalan thayyibah untuk membezakan makanan yang haram. Beza tentang mana. Sebab tu saya buat kursus penyembelihan masa zaman saya kagak dulu. Kursus penyembelihan non-muslim masuk. Non-muslim kata masuk. Kata masuk tengok hasil sembelihan yang disembelih dengan cara yang elok apa hasilnya, dengan cara pukul apa hasilnya. Dia kata memang ustaz, makanan rasa berbeza. Oh, rasa pun lain juga. Beza sebab kita sembelih ini dia memutuskan orang ini cara perlahan. Dia akan mengalir cara perlahan, mana dia mati itu dengan cara yang orang kata mati tenang. Kalau mati ketut nanti terkejut. Dia akan biru, akan lebam. Bila biru lebam, darah ni tersekat. Bila darah tersekat, dia tak cantik. Rasa daging tak cantik sebab darah itu menyebabkan daging akan bau busuk dan sebagainya. Jadi daripada situ kita tengok mana kamu kena buat baik kepada ibu dan ayah kata. Mungkin itu sebagai wasilah ataupun sebagai asbab untuk cenderung kepada Islam. Dan kepada Islam ni kita kena seru kita dengan berbagai kaedah. Mungkin cara bercakap, mungkin aku tak dengar, tapi dengan cara ahwal keadaan kita, mungkin dengan perkahwinan mungkin, dengan cara adik-beradik Islam mungkin, dengan cara berkawan mungkin kita rapat, main futsal sama-sama, tapi tunjuk akhlak dia. Itu dakwah bil hal. Jangan pula ada segelintir pula yang tak puasa minta non-muslim beli makanan yang lepas kan. Itu satu akhlak yang tak patut ditonjolkan sepatutnya. Sebab kamu mesti berakhlak dengan agama kamu. Sebab dia ada agama. Buddhis ada agama dia, Kristian ada agama dia. So kita yang muslim kena tunjuk dengan hal keadaan kamu yang terbaik. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Ustaz. Ramai orang masuk Islam sebab kepribadian dia, bukan sebab dia jomlah masuk Islam. Ini agama baru ni. Dia bukan macam tu Ustaz ya. Betul. Tapi Ustaz kita nak cerita selepas ini berkaitan dengan ada orang kata kalau kita ni suka putus silaturahim, rezeki sempit. Tapi kita nak cerita selepas ini. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya dan Luqman ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat seluruh umat Islam di seluruh dunia, khususnya buat rakan-rakan dan juga sahabat penonton rancangan Tanyalah Ustaz TV3. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima setiap amalan kita sepanjang Ramadan yang telah pun kita lalui sebelum ini, dan juga mudah-mudahan kita dapat amalkan setiap apa yang kita lakukan di sepanjang madrasah tarbiyah Ramadan yang lalu di dalam kehidupan kita selepas ini. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai, saya Da'i Azrin. Saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ayo, kita jadikan raya pada tahun ini raya yang bermakna, raya yang indah, raya yang meriah dan juga raya yang menjadikan kita hubung kembali silaturahim kita yang lama terpisah. Okey, Assalamualaikum dan bye-bye. Baik Ustaz, saya tengok baru-baru ni tular di media sosial. Ada seorang ibu ni, dia datang jauh daripada utara. Datang ke Kuala Lumpur nak cari anak. Dan dia pun ambil telefon kakak tu, nak pinjam telefon, nak call anak. Bila dia call anak dia marah-marah. Mak ni kenapa datang tak bagi tahu, orang ni sibuk kerja. Mak balik kampung balik. Orang ni sibuk kerja lah. Nanti ada masa nanti orang baliklah ke kampung. Jadi bila keadaan seperti ini Ustaz, kita tengok pun alamak macam mana anak boleh buat macam tu kan. Jadi mungkin disebabkan ini kehidupannya mungkin tidak seperti yang sepatutnya, iaitu kehidupannya mungkin sempit. Jadi sahabat kita ada satu soalan tentang isu ini Ustaz, daripada Rosmahizan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dikasihi Allah SWT. Saya ingin bertanya, adakah benar hidup seorang akan menjadi susah dan kesempitan akibat memutuskan hubungan silaturahim sesama keluarga? Silakan Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Betul lah tu. Sebagaimana yang kita baca di awal tadi, saya Ahmad, nak panjang usia, nak murah rezeki, sambung silaturahim. Dan sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, Sayyidina Ali Sayyid Muhammad, Ana Ar-Rahman wa hiya Rahim. Aku ini adalah Ar-Rahman dan Sayyidina Ali Sayyid Muhammad dan ia adalah Rahim. Maksudnya aku adalah Maha Pengasih dan dia adalah Rahim. Nama itu diambil daripada sebahagian daripada namaku. Siapa yang menyambungkannya, maka Sayyidina Ali Sayyid Muhammad, aku akan memberikan rahmat kepadanya. Siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskan rahmatku daripadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis ini cerita tentang siapa yang sambung silaturahim ini, maka Allah akan melimpahkan rahmat dekat dia. Rahmat dia apa? Belas kasihan, kasih sayang. Kita nak apa-apa dalam hidup kita, kita selalu tak pernah tinggal satu perkataan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa semua? Apa ni? Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghara wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu selalu kita minta. Minta doa mesti ada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nak rezeki dengan rahmat kasih Allah. Nak hidup bahagia, bukan sekat nak kehidupan bahagia, dengan rahmat dan kasih sayang sisi Allah. Nak apa saja dalam hidup, bagi dia combine, bagi dia bercampur dengan rahmat dan kasih sayang Allah, maka dia akan dapat ketenangan, kelazatan, kehebatan, kesejahteraan. Tapi kadang-kadang ada rezeki yang tak bercampur dengan rahmat, rezeki itu jadi istidraj. Dapat kehidupan dunia, kehidupan tak campur dengan rahmat, maka dia jadi ujian, dia jadi macam-macam. Maka nak dapat rahmat dan kasih sayang Allah dilimpahkan dalam kehidupan kita, sambung silaturahim. Siapa yang memutuskan silaturahim, hidup dia tak akan tenang. Pasal apa tak tenang? Sebab Allah sebut dalam hadis ini, hadis Qudsi ini, aku akan memutuskannya. Yakni dia tak dapat rahmat. Dia putuskan silaturahim, Allah memutuskan belas kasihan rahmat daripada kehidupan dia. Dia akan hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam ketidaktenangan. Kan. Betul lah Ustaz, gaji banyak tapi tak cukup-cukup pula. Mungkin disebabkan silaturahim ini dia ketepikan dan rezeki dia sempit. Tapi yang ni kira okey lagi Ustaz. Kita ada satu situasi ni yang mungkin lagi teruk lah di luar sana tu. Mungkin kita boleh tengok Ustaz. Jom kita saksikan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu kemusykilan. Saya nak tanya, adakah saya tergolong dalam golongan orang yang memutuskan silaturahim? Sebenarnya hubungan saya dengan beberapa orang adik-beradik telah hampir 3 tahun tidak bertegur sapa, hanya kerana sedikit perselisihan faham. Tetapi saya sentiasa berusaha untuk berdamai dengan mereka. Tetapi mereka tidak memberi respon yang baik pada saya. Adakah saya ini tergolong dalam golongan orang yang memutuskan silaturahim? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Masya Allah, inilah satu keadaan yang mana bila biasa atuk-atuk muda ni, kira atuk-atuk muda dah ni. Dah ada cucu dah saya? Ada. Cucu berapa orang? Ada seorang. Seorang. Ustaz ada berapa orang? Masya Allah, ni atuk-atuk dia lawan, muda. Lawan. Anak menantu yang lawan, kita tak lawan. Masya Allah, bila atuk-atuk muda ni, anak-anak semua nak jaga. Maklumlah atuk kan banyak duit. Atuk-atuk jom kita pergi holiday apa semua kan. Tapi one day manalah tahu, na'udzubillah saya, atuk dan nenek dah terlantar di atas katil. Ayah dan ibu kita dah terlantar atas katil. Waktu tu, kau jagalah, kau kan meniaga kedai tom yam. Kau boleh ambil cuti bila-bila pun kau meniaga kan. Kakak ni kerja kerajaan susah nak ambil cuti apa semua kan. Jadi dah mula tolak-tolak. Berkira-kira macam mana nak settle ni Ustaz. Sebelum Ustaz jawab tu kan, anda nak cerita, kita ni kena jadi tau. Ada orang dia jadi bola sepak. Bola sepak masing-masing nak ada bola keranjang. Bola keranjang semua semua nak lempar. Hang lah ambil kan. Kalau bola sepak semua pakai nak tendang sana, tendang sini, tendang sini, nak tunggu gol aja. Dia kena jadi bola rugby Ustaz. Bola rugby semua orang berebut nak tangkap tu. Mak ayah yang special dia jadi bola rugby di sisi anak-anak dia. Weh, kena letak bola rugby kat rumah tu. Bukan cari bola golf. Bola golf lagi dia sekali dia pukul masuk lubang. Sekali tu je dah. Okey. Baik, ini situasi yang pakak-pakak tak nak jaga. Pakak tak nak jaga, masing-masing sibuk. Okey. Bagi anak-anak di luar sana dan juga yang mendengar maupun melihat siaran kita pada pagi ini, kewujudan kita ada sekarang ni. Ada kita ni, adanya siapa dulu? Kejadian dia daripada Allah.
Tapi siapa yang ada dulu? Sebelum adanya kita dengan pelajaran tinggi, siapa yang bagi pelajaran? Ingat macam tu, siapa yang bagi pelajaran kepada kita? Ibu ayah kita, dia tak pernah kira. Dia, kalau bahasa dulu, dia sembah pokok getah. Dia sujud kepada bumi, tanah, buat padi. Dia untuk siapa sebenarnya? Dia ikat perut dia sanggup tak makan, sanggup berjaga malam, asalkan kami tidur, sanggup segala-galanya. Kita tanya ayah minta duit, akan bagi. Sebenarnya dia berhutang dengan kawan-kawan. Dia tak pernah bagi tahu kita. Dia tipu kita semata-mata untuk kita dapat ilmu. Jadi bila kita dapat ilmu, wahai kakak, abang di luar sana, dia yang beri ilmu melalui titik peluh dia. Daging yang tumbuh daripada badan kita itu adalah hasil susu daripada ibu yang menyusukan kita. Darah mengalir daripada rahim ibu ketika melahirkan kita itu hampir habis nyawa. Kita tak pernah rasa, hampir habis nyawa. Hampir nazak dia untuk melahirkan kita. Jadi kalau kita seorang anak yang baik, adakah tergamuk kerana ibu minta dijaga dan sebagainya, kita sanggup untuk biarkan ibu dalam keadaan demikian? Maksudnya kita tidak memikirkan dulu betapa susahnya ibu untuk melahirkan kita, menyusukan kita. Daging yang tumbuh pun daripada susu ibu yang melahirkan kita. Kalau itulah kita kata, itu tak ada kira, aku dah balas, aku dah beli banglo untuk dia. Tidak pernah ternilai banglo yang harga 100,000 ke 500,000 ke juta, tak akan bernilai. Dia tak pernah minta pun. Tak ada ayah dan ibu minta balasan pun daripada anak. Mungkin dia bergurau, nanti beli kereta besar untuk abang. Itu hanya gurauan seorang ayah dan ibu sahaja. Jadi anak yang baik, mana-mana ibu yang nak datang rumah kita, maksudnya dia ingin membina mahligai untuk kita di dalam syurga dan juga satu terowong highway untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya teringat Ustaz dalam hadis rokok mimbar. Yang Nabi sebut bila Nabi naik mimbar, Nabi sebut amin. Nabi sebut yang kedua Nabi sebut amin, yang ketiga pun Nabi sebut amin. Maka bila turun daripada mimbar, sahabat tanya, ya Rasulullah, apa kena dengan kau ya Rasulullah? Bila kau naik mimbar, pertama kau sebut amin, yang kedua amin, yang ketiga amin. Maka kata dia, ketika mana aku naik tangga yang pertama tadi, ja'ani Jibril. Jibril datang kepada aku, wahai sahabat. Lalu Jibril berkata kepada rahimah ampun, celakalah bagi mereka yang mana adrakal abawa, ada ibunya dan ayahnya tapi tidak masuk syurga, la yadkhulul jannah. Sebab laluan ke syurga ialah laluan ketiga. Laluan pertama rahmat kasih sayang Allah. Laluan kedua syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laluan ketiga ialah laluan ibu dan ayah kita. Laluan syurga. Bila ibu dan ayah kita nak datang rumah kita, kita jaga itu, kita jaga syurga. Bila kita yang jaga syurga, maka apa lagi balasannya? Tidak lain tidak bukanlah syurga. Ingat, yang mana masih lagi berfikiran warah, akal yang sempurna, ingat, laluan kamu ke syurga ialah kamu ambil letak rumah kamu, itu ibu dan ayah kamu. Mana kamu ambil syurga letak di rumah kamu. Itulah yang paling baik dalam kehidupan. Sebab Nabi kata, celakalah bagi mereka yang mana hidup dia dulu ada ibu dan ayah tapi dia tidak menjadi khadam kepada mereka. Jibril yang doa, Nabi kata amin. Bila Jibril yang berdoa, Nabi mengaminkan dia. Dan yang kedua pula, ja'ani Jibril. Tangga yang kedua datang Jibril kepada aku, lalu berkata, rahimah ampun, celakalah bagi mereka yang mana yuzkara rasmuka lam yusalli alaika. Siapa yang menyebut nama kau ya Muhammad tetapi mereka tidak berselawat kepada kau ya Muhammad, maka orang ini celaka juga. Sebab kau jalan ke syurga, tapi kenapa orang tak ingat kepada engkau? Bila sebut nama Muhammad, diam. Tak sebut Allahumma sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Bahkan ada yang selawat antara tarawih yang lepas pun ada yang isu orang tak nak bagi selawat. Ingat, Nabi suruh selawat kepada di mana sahaja, tak kiralah di mana pun. Maka orang yang banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jalan ke syurga. Tadi ialah ibu bapa, ini selawat kepada Nabi, kerana kita ingat kepada Nabi, jalan ke syurga, beri syafaat kepada kita. Dan yang ketiga celaka juga, rahimah ampun man adraka Ramadan, masuk bulan Ramadan, summan salakha Ramadan, berakhirnya Ramadan, la yaghfiru dzunub, tidak diampun dosa oleh Allah Taala. Sebab bulan Ramadan yang lepas sepanjang itu ialah bulan keampunan. Jadi kalau Allah dah ampun, dengan sebab kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, at-ta'ib kama la zambalah, orang yang bertaubat itu seolah orang yang tak ada dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak yang baik dan sebagainya berebut ambil intan permata jalan ke syurga ini, ambil letak orang kita. Kalau abang lu nak, aku nak jaga.
Sebab kita nak jaga intan berlian macam kita nak kepada intan. Kita nak kepada berlian. Macam kita kehausan, tiba-tiba ada air datang. Kita rebut, kita grab dia betul-betul. Jangan lepaskan. Kalau nak buka pegang sekejap je bang. Aku nak jaga mok. Sebab kita nampak mok itu, ayah itu sebenarnya jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kunci syurga tu dah ada dekat rumah dah. Rugi kalau kita tak ambil peluang. Baik Ustaz, sahabat kita ada satu soalan bersama dengan Muhammad Faizal bin Ahmad. Silaturahim sangat dituntut di dalam Islam. Disebabkan batas masa yang terlalu singkat atau jarak yang agak jauh, ditambah cuti pun pendek, aktiviti ziarah terpaksa dihadkan. Soalan saya, adakah berhubung dan saling bermaaf-maafan secara maya itu dikira telah bersilaturahim juga Ustaz? Zaman moden sekarang ni kan canggih Ustaz kan? Silakan. Apa sahaja jalan untuk menghubungkan silaturahim? Apa sahaja jalan? For whatever ways. Bahasa kampung. Bahasa kampung kita. Apa sahaja jalan untuk menghubungkan silaturahim, untuk kita, Sallallahu Alaihi Muhammad, bertanyakan khabar, manfaatkan. Untung kita sekarang ni kita ada handphone, kita ada apa-apa teknologi yang kita ada. Tak sama macam dulu-dulu kan. Saya ingat dulu-dulu kalau kita nak pergi dulu mak ayah kita nak pergi ziarah adik-beradik kita yang jauh-jauh, kita akan naik kereta, kita akan naik kereta. Lepas tu tak tahu orang sana tak tahu kita nak pergi ni. Ini kira macam kira adalah, tak ada lah macam tu. Tak ada balik lah. Tak ada balik lah. Kalau biawak melintas tak pergi dah. Tak pergi. Kita tak ada handphone Ustaz dulu. Kita tak ada telefon. Di rumah saya tak ada telefon. Waktu dekat kampung tak ada. Jadi kita pun naik satu van. Ayah bawa kita tu pergi perjalanan berjam-jam jauh. Dulu daripada Perlis, tempat kampung lahir kampung saya tu, nak pergi ke Pulau Pinang ambil masa 8 jam. 6 jam, 8 jam. Ikut jalan kampung tu sebagainya. Waktu tu highway tak ada lagi. Tu ada adik saya yang dekat Selama Perak ni, dekat Selama Kedah ni, yang sepadan Perak dan Kedah tu. Kita masuk dalam hutan, jauh perjalanan. Pergi sampai subhanallah, kebiasaannya Ustaz, Allah akan takdirkan dia ada di rumah. Kebiasaan Allah akan takdirkan dia ada di rumah. Jarang-jarang kita pergi dalam perjalanan dia orang tak ada kat rumah. Ni rumah tok ke apa ni? Rumah tok saudara, tok saudara. Ni nak sambung satu rahim ni. Sambung satu rahim berusaha. Orang tua dulu sangat berusaha. Dan Nabi SAW beritahu dekat kita subhanallah sallallahu alaihi wasallam, kalau ayahnya meninggal, maka kita ni diperintah untuk menyambung silaturahim dengan kawan baik dia, dengan saudara dengan baik kawan-kawan dia yang baik. Maka tak dibenarkan kepada kita untuk putuskan silaturahim, memutuskan itu hubungan tersebut sampai ke tahap yang macam tu. Subhanallah, sekarang ni Allah bagi kat kita ni kemudahan-kemudahan yang sangat banyak. Telefon, tetapi subhanallah, telefon ini sepatutnya mendekatkan, tetapi dia sebenarnya menjauhkan kita. Kita mendekatkan yang jauh tetapi menjauhkan yang dekat. Tapi dengan adanya handphone, kadang anak-anak kita pun dah tak bercakap dengan kita yang duduk di depan dia. Ustaz? Dalam grup. Dalam grup. Subhanallah, duduk depan kita masing-masing dengan anak, menghubungkan yang jauh tapi mendekatkan, menghubungkan yang jauh tetapi menjauhkan yang dekat. Subhanallah, jadi macam tu pula. Manfaatkan teknologi yang kita ada. Cuma apabila kita berjauhan, dia tak samalah macam kita berdekatan. Bila kita pergi berziarah, subhanallah, kita dapat merasakan kenikmatan dan kesedapan, kelazatan kita berhadapan tu. Sallallahu alaihi wasallam. Susah payah untuk kita sampai berada di hadapan rumah dia, berada di hadapan dia, satu kenikmatan tak dapat kita gambarkan dengan kata-kata. Perasaan tu tak boleh nak kita gambarkan. Seronoknya orang mai sampai ke rumah kita kan, sallallahu alaihi wasallam, nak meraihkan masya-Allah, dan bahkan bersalam-salaman ini juga akan menggugurkan dosa-dosa. Subhanallah, 20 jari ni, setiap jari yang kita salam kita letak ni akan menggugurkan dosa-dosa kita. Subhanallah, 20 jari 20 dosa berguguran. Yang mungkin kita tak dapat dengan kita ni sallallahu alaihi wasallam, tapi halangan-halangan ini dapat kita atasi dengan kita berhubung walaupun jauh menggunakan teknologi yang ada. Dia juga dikira sebagai mudah-mudahan sallallahu alaihi wasallam satu usaha untuk menghubungkan silaturahim. Lepas tu Tok kita kata, ya Allah, Aiman besar dah lah ni, besar dah, nampak handsome dekat TV. Contoh Ustaz. Maknanya kita momen-momen macam tu kita seronok Ustaz. Bila mana lama tak jumpa PKP, ada yang dulu kurus dah besar sikit, dulu besar kecil dah kan. Jadi sahabat kita ada satu soalan Ustaz, nak tanya di Facebook Rahizah. Soalannya adalah, apakah langkah-langkah yang perlu diambil jika satu pihak masih belum boleh memaafkan dan masih berdendam? Macam mana nak settle Ustaz? Kita ni kita dah berlapang dada dah. Okey, mana satu pihak je lah. Mana kita, okey, yang sana dah. Okey, jumpa bagi salam, duduk jauh bagi WhatsApp. Itu je. Ya, maknanya jumpa kita bagi salam, dan kadang-kadang bila dekat dengan raya ni, kalau saya suka buat hadiah untuk adik-beradik saya. Adik-beradik saya yang masih ada 6 orang. So kalau saya balik, saya akan buat sampur raya.
Dan sampul raya tu saya selitkan 100, saya selitkan 90, saya selitkan 70, macam-macam lah. Ada selit yang RM5. So dia berebutlah pilih. Macam tak bertuah lah Ustaz. Pilih. Abang nak yang mana? Dia pun pilih ambil. Dia dapat RM5 kita gelak sakat kat dia. Tapi belakang kita bagi balik lah. Dia nak bagi keseronokan tu. Keseronokan tu bagi rasa ada lah. Tapi tak ada lah macam satu envelope tu ada kunci kereta ke, yang ni ada kunci motor ke. Kena ambil kunci kereta dia sendiri lah. Masya Allah. Maksudnya kita membuat satu benda yang kita create supaya hubungan tu ada. Hubungan tu. Hubungan silaturahim tu ada. Jadi persoalan yang tadi yang masih berdendam dan sebagainya, kita buat macam itulah. Kita buat kena ada orang yang tengah, atau kalau ni sebagai joker, penghubung, penyeronok. Jadi yang tu berebut. Dia tu berjauhan kan. Bila kita dah buat acara majlis itu, dia pun berebut sama, ambil bahagian, sudah mula rapat. Dah mula rapat. Itu kaedah dia lah, mula rapat. Dan dia rasa sebenarnya dia nak tapi dia rasa dia keegoan yang Ustaz cakap, dia rasa ego. Dan yang ni kita kena tembak betul-betul. Sebab tu kadang-kadang orang kata, kau panggil penceramah hebat-hebat. Apa ni Ustaz Jack panggil, ini mesti. Tak, kita kena panggil orang hebat untuk letupkan karak tu. Kita kena letupkan benda yang tak betul tu, kita letupkan. Kemudian yang harian ni kita bersih lah. Mana karak yang mendebar tu kita kena letupkan dulu sekali. Bam, kita letup. Panggil penceramah yang hebat-hebat, letupkan. Kemudian kita asah halu-halu. Begitu juga kes tadi. Panggil adik-beradik yang besar, kita letupkan. Panggil buat, ada kumpulan saya kawan-kawan lah dia tu, adik-beradik dia ada yang begini. Situlah latar belakangnya putus Ibrahim. Ustaz, nanti kita buat hari keluarga. Memang dia kita tegur dia. Kita bagi salam, bagi hadiah kat dia kan. Supaya rapat. Kita dah hajar ni, Ustaz dah hajar ni satu. Tak jalan Ustaz. Macam mana Ustaz? So kita buat pergi ke tempat di tempat air terjun dan sebagainya. Sewa chalet. Dia bayarlah kita kan. Kita pergi qiyamul lail sama-sama, masak sama-sama. Kita pun tengok favorite apa yang dia tadi, yang ego sangat sombong tadi. So dalam majlis tu kita tembok keegoan. Kita baca hadis, kita buat main macam seronok-seronok biar dia hilang keegoan dia. Sebab orang ni kadang-kadang macam kita counselling orang, kita kena tembok keegoan dia dulu. Kalau tidak dia rasa dia ego, dia tak akan mengaku kesalahan. So kita tembok habis-habisan dia akan merudum. Dan kena diingatkan hubungan, kalau kamu yang tidak menyambung, kita sambung tapi kamu memutus, kamu tak masuk syurga. Kena diingatkan dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Baca hadis-hadis berkaitan dengan silaturahim, kebaikan silaturahimnya begini, keburukannya begini, balasannya begini, biar selalu masuk kena tembak sebab hati manusia, sebab tu kita sebut ya muqallib, hati yang berbalik-balik. Hati kita ada banyak lubang. So mungkin hari ni ustaz ni dia tak dengar. Mungkin Ustaz Jafri tak dengar. Tapi Dai Aiman dia dengar. Perkataan yang sama. Bang, kenapa tak semayang bang? Abang puasa Alhamdulillah. Tapi abang tak semayang. Sial kat abang. Kita sebut benda yang sama. Ustaz Jafri sebut. Tapi Aiman sebut. Dia terikut. Sebab hati kita berpusing. Mungkin ketika disampaikan oleh Aiman dengan bahasa yang bersahaja sahaja, tertikam. Kena. Sebab tu banyakkan guru, banyakkan majlis ilmu, banyakkan program-program yang ada kebaikan. Tak semestinya kena pergi masjid surah tak. Itu secara formal. Yang tidak formal pergi main bola, main futsal, adik-beradik, main badminton sama-sama, berlari sama-sama, berbasikal dan sebagainya. Dengan cara itu untuk mengutuhkan hubungan. Jadi yang tadi yang renggan dia tak nak ni, tembokkan dia. Al-kibriya uridai kata Allah Taala kan. Al-kibriya uridai wa may yarda bil hatamtum bidahan jahannam. Kita baca hadis, kibriya sombong itu pakaian selendang aku kata Allah Taala. Siapa yang berselendang dengan selendang aku humbar dalam neraka jahannam. Maka jahannam. Aku sombong, macam mana aku sombong? Adik minta maaf, abang minta maaf, kau tak nak maafkan. Itulah kesombongan kau. Tembok kadang-kadang orang ni, anak kita kejut sembahyang subuh. Bang, sembahyang subuh. Tu bingkai, tu bangun kan. Ada yang tarik selimut, buka seluar dia pun tak bangun lagi pada. Kena ambil air siram tu dulu. Saya ingat dulu saya kecil-kecil. Mak siram air suam lah. Mu tak bangun sembahyang subuh aku siram dia. Dia mu siram betul mak saya. Siram. Terbangun. Bangun. Besok je mu nak air panas ke dia tanya. Kita dengar nak air panas tu bingkai bang. Saya berlaku tu waktu pagi raya Ustaz. Biasa kadang ramai kan bergelimpangan dekat ruang tamu Ustaz. Kena curah dengan nenek seorang-seorang. Baru terjaga. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi selepas ini. Ada para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidil wal faizin. Saya Da'i Hadari mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Seperti mana kita dah indahkan pakaian kita dah indahkan tempat tinggal kita, jangan lupa indahkanlah juga iman kita. Selamat Hari Raya. Pagi raya pergi solat, kasut orang jangan rembat. Hari raya jangan mengumpat, nanti sia-sia segala ibadat. Assalamualaikum, saya Da'i Hakim, moderator Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh umat Islam, khususnya penonton tegar Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Hari Raya ni, yang muda hormati yang tua terus menyayangi yang muda. Okey? Sekejap saya nak pergi beraya sekejap. Assalamualaikum. Amboi sakannya kawan-kawan saya beraya kat luar tu kan. Tapi kita beraya kat sini dulu Ustaz. Dan lepas ni barulah kita boleh makan ketupat dan rendang selepas ni Ustaz. Makan sekarang tak boleh Makan sekarang tak boleh. Okey. Baik Ustaz. Ni habis berminyak. Makan berminyak pula mulut. Bak kata Ustaz ni tersembur. Sembur. Baik Ustaz. Bila kita sebut pasal bergaduh adik-beradik ni kan, ada satu soalan yang lebih menarik yang kita nak raikan sahabat kita di Facebook, iaitu bersama dengan Kak Ju Zabidi. Jika berlaku pergaduhan dalam kalangan ahli keluarga atau rakan-rakan terdekat, sebagai orang tengah ni, bolehkah kita tipu sunat untuk baiki hubungan silaturahim antara mereka? Adakah perbuatan ini dibenarkan di dalam agama? Boleh ke Ustaz? Terima kasih Kak Ju Zabidi. Yang pertamanya tuan-tuan, jangan apa sahaja yang berkaitan dengan silaturahim ni jangan diputuskan. Jangan Ustaz, jangan, sebab Allah marah sangat. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-25. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Allah sebut orang-orang yang merosakkan janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya. Allah perintah untuk sambung, tapi putuskan. Subhanallah. Dan mengadakan kerosakan di muka bumi. Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yakni dalam neraka Jahannam. Tuan-tuan boleh rujuk surah Ar-Ra'd ayat ke-25. Tuan-tuan, subhanallah. Kalau ada orang yang sedang berbaik-baik, tuan-tuan berusaha untuk memutuskan ini, tuan-tuan dia panggil apa? Sadis Muhammad An-Namam ataupun Namam, orang yang dia panggil apa bahasa kita ni, dia panggil firestone. Batu api. Jannah An-Namam kan, tak akan masuk syurga orang yang dia melaga-lagakan di antara orang. Tujuan melaga-lagakan bagi batu api ni adalah untuk pisahkan di antara dua orang yang berbaik-baik. La yadkhul jannah, tak masuk syurga orang ni. Tetapi sebaliknya ada pula orang yang dia berusaha untuk menyatukan dua orang yang bertelagah. Subhanallah. Ini disebut sebagai salah satu daripada tipuan ataupun pembohongan yang diharuskan pada syarak. Diharuskan pada syarak. Dia ni dia tengok dua orang duduk bergaduh, subhanallah, dia main peranan. Peranan dia macam mana dia buat? Dia pergi berusaha untuk menyatukan dua orang ni. Jarang-jarang orang nak buat macam ni. Tapi ada orang yang nak buat macam ni. Dia tak seronok dua beradik. Kadang-kadang dalam keluarga yang sama. Ada abang, ada kakak. Abang ada dengan adik. Dulu waktu kecil-kecil bukan main lagi akrab. Tapi bila dah besar, mungkin ada sesuatu yang berlaku di antara mereka pada masa-masa kerja. Ada benda yang tak kena, tak ngam. Lalu subhanallah mereka dah mula berpisah. Berpecah. Membawa arah-arah jalan masing-masing. Dia rasa tak seronok. Tambah-tambah saya selalu sebut ni, Kak Long ni selalu rasa macam tak syok. Tengok adik-adik jadi macam ni. Lalu dia buat macam mana? Dia menipu sunat. Panggil bahasa kita panggil tipu sunat. Tapi dalam kaedahnya dia panggil tipu yang diharuskan. Kak Long susun strategi lah. Strategi. Dia pergi jumpa dengan ni. Dia kata, kamu dengan abang mak tu, kamu macam mana? Dia kata, macam tu lah Kak. Saya tak puas hati dengan dia. Sampai hati, sampai sekarang ni Kak. Apa pun dia tak mahu Kak. Saya sangat sakit hati dengan dia. Lalu Kak dia kata apa? Tak, semalam Kak jumpa dia. Kak, dia beritahu kat Kak, dia mengaku salah dia. Cuma dia malu nak jumpa dengan kamu ni. Dia kata dia malu nak jumpa. Lalu dia sampaikan salam. Dia mengaku salah-salah dia. Itulah Kak, akhirnya dia mengaku juga salah dia. Tak apalah Kak, saya terima. Tak apa, saya maafkan dia. Orang lega dah satu hai. Dia pun kakak dia pun berjumpa lah dengan abang tu. Kamu dengan Din tu macam mana? Dia macam itulah Kak, saya tak puas hati lagi dengan dia. Semalam Kak jumpa dia. Dia minta maaf. Dia kata dia mengaku salah-salah dia apa semua. Betul kalau macam tu Kak? Macam tu tak apalah. Saya pun dah okey dah. Saya maafkanlah dia.
Jadi eloklah diorang ni. Takdirnya esok ustaz depa pi market. Pi pasar raya jumpa dua-dua orang. Pergi jumpa dua-dua orang, dia kata, "Din, akhirnya hang mengaku juga salah hang." Allahu akbar. Dia kata, bila masa aku mengaku salah aku, kak menjumpa aku semalam. Dia kata, hang yang mengaku salah hang. Akhirnya bergaduh pula. Tapi walaupun mereka bergaduh, usaha kakak tu sudah diberkati oleh Allah, dah dirahmati oleh Allah. Satu usaha untuk menghubungkan silaturahim yang terputus, dan dia ada satu pembohongan yang dimaafkan, yang diharuskan pada syarak. Maknanya inilah usaha yang baik Ustaz ya. Macam helah lah, satu helah. Dia kes sama yang untuk mendamaikan menantu dengan mertua pun kes yang sama lah. Bagi balik menantu tak join dengan mertua, so balik tadi mak kirim makanan kat kau. Baliklah mak kata balik ni kirim makanan. Manalah mak benci kat saya gini-gini kan. Tapi dia kirim makanan. Dia makan makanan tu. Makanan tu makanan kesukaan dia. Lepas tu yang ni pula betulkan balik. Ini menantu yang kirim kat mak. Kita orang tengah tak dah. Ini semua untuk menyatukan satu rahim. Mana ketika itu dibenarkan untuk berhelah lah. Helah. Cuma bahasa kita guna ialah tipu usunat. Gitu. Maknanya satu helah untuk mendamaikan. Itulah dibenarkan oleh Nak ceritanya Ustaz, nak menghubungkan satu rahim ni lebih besar daripada kita tipu sunat tadi tu. Okey, baik Ustaz. Sahabat kita di Facebook ada satu soalan cukup menarik. Intan Zurina Abdul Razak. Soalannya adalah, adakah sebarang keadaan yang mana kita dibolehkan untuk memutuskan hubungan silaturahim? Sebagai contoh, sahabat yang kita kenali mempunyai tabiat buruk yang boleh mempengaruhi kita dan kita sedia maklum, kita gagal untuk mengubah tabiatnya itu. Tak nak kawan lah. Ni budak orang jahat ni. Kita putuskan silaturahim dengan dia Ustaz. Macam mana keadaannya betul pula? Okey. Sebab tu dalam menghubungkan silaturahim, kita bukan hanya kita kira pergi dekat, bertelefon dan sebagainya. Itu menghubungkan silaturahim. Sebenarnya ada satu lagi kaedah. Kita meninggalkan dia, itu ialah jalan untuk hubung silaturahim dengan dia. Okey. Kaedah dia berbeza. Approach kita tu ialah sekarang ni kita bagi hadiah mungkin, betul hubung telefon, WhatsApp dan sebagainya lah. Wak Iman. Ada satu lagi kaedah, kita tinggalkan dia. Kita tinggalkan dia. Maksud kita tinggalkan dia, bukan berarti kita putus silaturahim dengan dia. Tapi kaedah untuk aku membetulkan kau. Aku tak nak, contoh nak join grup lah kan. Grup dia tu jenis suka main teruk malam sampai 2-3 pagi. Kan kita lara banyak. So macam mana kena buat? Kita terpaksa tinggalkan grup itu seketika. Bukan kita putus silaturahim, tapi kaedah. Orang akan tanya, kenapa Ustaz Jack tak masuk grup kita? Kenapa dia tak berkayuh lagi dengan kita? Sebab Ustaz Jack nak ajar supaya kau masa berkayuh, aku dah cakap tutup aurat. Kau balut aurat. Kau balut aurat. Balut aurat. Okay. Dia panggil menangkalkan aurat. Menangkalkan. Merening pula tu macam dah nak masak. Jadi keadaannya Ustaz Jack pun tak masuk. Tak masuk grup tu. Grup tak kita fikir. Dulu dia join kita. Kenapa dia tak join? Ada benda tak kena aku. Patutlah boleh 20 kilo Ustaz. Ada nangka. Lepas tu yang lain pun kata, betul lah. Dulu dia pernah pesan kat kita kena tutup aurat. Yang perempuan pun pakai baju labuh dan sebagainya. Tapi kita tak ikut. Kita ubahlah. Kita ubah. Itu malah kita nak ubah dia, nak hubung silaturahim dengan dia dengan cara ni. Jadi kaedah tadi, maksudnya kita bukan putus silaturahim, tapi kita tinggalkan dia kerana kita tak mampu. Satu lagi, kita ingat kata-kata Imam Syafi'i bermaksud, kalau kamu sekampung dengan orang yang tak solat, jangan sekampung dengan dia. Maksud sekampung pun tak boleh. Sehingga Imam Malik sendiri, dia akan tak berteduh di rumah orang yang tak solat. Walaupun hujan, biar aku dibasahi hujan daripada berteduh di rumah orang yang tak ada barakah. Sebab keburukan yang Allah benci dia itu takut nanti terkena atas badan kita. Macam tu sekali. Jadi kisah tadi, kamu tidak memutuskan silaturahim, cuma elok diri supaya kamu tidak terikut. Tetapi bagi orang seperti Aiman, Ustaz Jeb, yang mana mampu untuk mengubah, kita kena berada dalam arus perdana. Kau tidak siapa yang akan mengubah mereka. Tapi yang bertanya tadi, sahabat kita, Intan tadi, dia kata sebab dia tak mampu. Dia tak mampu nak mengubah. Jadi dia terpaksa elok diri. Macam dalam grup WhatsApp lah. Kalau kita tak mampu untuk elok daripada mengumpat orang, jangan duduk dalam grup WhatsApp. Okey. Sebab grup itu banyak yang ada unsur kebawangan tu banyak. Sebab terlalu senang di hujung jari. Kita takut yang tu. Jadi oleh kerana yang tu, minta diri baik-baik. Untuk yang nak keluar grup WhatsApp, nak exit dan sebagainya, kena minta maaf keseluruhan. Jangan keluar je. Orang akan terasa hati. Orang kata putus silaturahim. Ini pun satu hal.
Kita bagi tahu, okey, oleh kerana banyak sangat geruk yang ada. Memori dah penuh, Ustaz. Daripada geruk ibu mengandung dulu lagi dah ada. Lepas tu keluar tadika. Sampai anak dah 3 orang. Apa dah 3, cucu cicit semua dah ada. Lebih kurang 50 geruk. So 50, ambil 1 minit satu. 50 minit untuk mensia-siakan masa. 50 minit untuk yang demikian, maka kita minta, saya nak live geruk lah. Bukan kerana apa, saya minta maaf, bla bla bla. Itu kaedah dia. Yang kita live saja akan nanti akan jadi putusnya hubungan silaturahim. Kita tak nak, kena jaga. Sebab sensitivity ini kena jaga. Takut nanti dia terputus bukan kerana harta saja, bukan kerana pergaduhan saja, kerana kita tak bantu dia boleh jadi. Oh, Aiman memerlukan dan saya mampu. Tapi kenapa saya tak tolong dia? Saya kenal dia. Sedangkan saya mampu. Kalau saya tak mampu lain. Kalau kata Aiman ni penipu, iyalah Aiman ni budak baik. Dia pernah pinjam dulu 1,000, dia bayar 1,200 kat saya. Bagi contoh. Itu bukan riba. Itu korok hasan ni. Korok hasan. Sebab tak ada perjanjian. Cuma Aiman ni baik. Jadi Aiman pun terasa hati. Kenapa ustaz ni tak bagi kat saya? Itu pun salah satu jalan boleh memutuskan silaturahim tau. Sebab kita mampu. Kecuali kita berkata oleh Man, nak tolong sebenarnya Man, tapi saya tolong Ustaz Jack. Sebab dia ada perlu sikit kan. Contohlah kan. Contohnya gitu. Maknanya kita bagi tahulah explain yang sebenar, begini keadaan dia. Okey. Barulah hubungan kita akan kembali rapat. Kena dan jaga bila sebenar. kita baiki hubungan silaturahim ni mesti memberikan kesan yang besar dalam kehidupan kita, Jalan Ustaz. ke syurga Allah. Jadi sahabat kita ni, Johari Hasnah, soalannya bagaimanakah mengikut pandangan Islam untuk menyambung silaturahim yang terputus antara adik-beradik kandung? Apakah kesan dalam kehidupan bagi yang terputus silaturahim tidak sempat memohon maaf atas ada yang telah meninggal dunia? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Tak sempat nak minta maaf, Ustaz. Ya, ada yang telah meninggal dunia semalam. Sebab tu nak minta maaf waktu hidup, jangan tunggu dah mati baru nak minta maaf. Ini perangai kita kadang-kadang macam tu. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Adik-beradik ni dia kena jaga. Nah, salli ala Muhammad, ada abang adik kita, masya-Allah, salli ala Muhammad. Dia satu nikmat ataupun satu kurniaan Allah yang Allah berikan kepada kita yang mungkin ada di kalangan orang lain yang tak ada. Adik-beradik kita yang dia panggil menjengkelkan, kan? Itu merupakan satu kenikmatan kepada orang yang duduk seorang-seorang yang tak ada adik-beradik yang lain. Dia kata, aku tak ada abang, aku tak ada adik, boleh tak aku nak ambil yang jadi abang angkat ke adik angkat ke sebagai pasal dia tak ada, dia nikmat. Kadang-kadang ada anak-anak kita yang kita rasa macam duk riuh rendah satu rumah yang memeningkan kepala kita, itu merupakan satu pengharapan kepada orang yang tidak dikurniakan anak pada dia. Allahu Akbar. Nah, rumah kita yang kita rasa macam sempit, yang kita komplain banyak, yang tu tak ada, ini tak ada tu merupakan satu pengharapan kepada orang yang duduk di bawah-bawah jambatan. Yang tak pernah ada rumah. Tuan-tuan, stop complaining. Berhenti daripada komplain. Dan subhanallah, tuan-tuan, kita mula mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan adanya adik-beradik dalam hidup kita tu, tuan-tuan, itu adalah kurniaan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lagi ramai adik-beradik, lagi nikmat besar yang Allah bagi kepada kita. Tak ada orang yang angkat tangan doa sama macam seorang abang doa pada adik dia. Nah, kita boleh doa kepada orang-orang yang lain yang duduk di sekitar kita, tapi tak sama doa kita kepada abang dan adik kita yang ada hubungan darah dengan kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah, itu merupakan satu nikmat. Dan tolong satu perkataan, satu benda yang jangan kita sebut dalam hidup kita, aku tuntut di akhirat. Jangan. Jangan. Macam biasa dengar dalam drama tu, Ustaz. Dia kata, hang macam mana dengan dia? Aku okey dengan dia. Tapi satu benda apa dia? Aku tuntut nanti di akhirat. Jangan sebut macam tu. Sebab apa? Sebab akhirat bukan semudah yang kita sangka. Nanti bangkit di padang mahsyar, ada orang yang dalam riwayat menceritakan, dia dah siap nak masuk syurga Allah. Siap, ready dah nak masuk syurga Allah. Duduk di depan syurga dah. Pahala begitu banyak dah untuk dia masuk syurga Allah. Tiba-tiba dia sangkut sebab ada satu perkataan yang sebut waktu hidup kat dunia dulu. Aku nak tuntut dengan orang nanti di akhirat. Orang tu pula susah dekat belakang sana. Banyak masalah dengan orang yang lain. Akhirnya bila sampai dekat kita, tunggu punya lama, dia sampai dekat kita. Dia kata, ya Allah, aku nak tuntut dengan dia. Allah kata, maafkanlah dia. Dia kata, ya Allah, aku tunggu begitu lama dah ni. Lama dah aku tunggu. Dekat dunia nasib baik tak jumpa ya. Ni kata kan. Dekat dalam kubur pun duduk tunggu je. Dekat dua akhirat lagi lama dia tunggu, subhanallah. Pahala banyak, kawan-kawan dah masuk syurga habis dah. Geng-geng masuk juga. Aku masuk dulu lah. Dia tak boleh nak masuk. Tak pasal apa? Pasal satu perkataan tu aja. Aku tuntut ke akhirat. Lalu Allah tunjuk apa? Allah tunjuk keindahan. Allah nampakkan kepada dia bangunan-bangunan yang indah dalam syurga. Lalu dia kata, ya Allah, tu untuk siapa tu? Untuk siapa tu? Siapa yang akan... Allah kata, aku nak bagi tu kepada orang yang mampu beli. Yang mampu untuk bayar harga dia. Siapalah yang mampu bayar harga dia tu? Para nabi mana, para rasul mana yang mampu untuk bayar harga tu? Dia kata, kamulah.
saya nak bayar dengan apa? Maafkan dia. Dia kata, ya Allah, kalau taulah nak dapat segala nikmat tu dengan memaafkan, dekat dunia dulu aku maafkan. Tapi tuan-tuan, disebabkan itu apa jadi? Dia sangkut di akhirat yang begitu lama. Sebab tu apatah lagi adik-beradik, subhanallah tuan-tuan, jangan sampai ke tahap nanti dia dah meninggal baru kita nak minta ampun, minta maaf. Minta bermohon, bermaaf-maafanlah waktu masing-masing masih hidup. Tapi kalau dia telah meninggal dunia, buatlah kebaikan-kebaikan yang kita niatkan pahala dia kepada dia. Baik. Sedekah ke, wakaf ke, apa-apa yang kita boleh bagi. Betul. Ataupun bukan setakat tu, kita boleh menyambung silaturahim dan kita memberikan kebaikan-kebaikan kepada waris-waris dia. Betul. Anak-anak dia kita jaga, kita bagikan sedekah apa sebagainya kan. Kita menjaga kebajikan anak-anak yang telah ditinggalkan. Saya pun lupa nak minta maaf Ustaz. Tak maaf saya. Selamat Hari Raya Mak Haji Batin. Ustaz ni saya pun minta maaf Ustaz. Banyak sangat dosa ni. Tuntut di akhirat. Jangan Ustaz. Kalau Piramli dia sebut apa Ustaz? Kalau cik adik tak mahu maafkan, ke lubang jendela kami nak lompat. Okey Ustaz. Kita dah tamat dah di TV3. Dan kepada para penonton. Itu yang minta maaf zakat tu. Itu yang maaf zakat tu. Sambil-sambil makan ketupat tu, jangan lupa kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Kita berakhir di sini. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kita jumpa selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada saya, Dai Niza. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya. Jangan lupa nikmati raya anda dan jangan lupa kepada mereka yang memerlukan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minal aidil wal faizin. Saya Dai Fahmi mengucapkan kepada anda para penonton, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga amalan yang kita tingkatkan di bulan Ramadan dapat kita istiqamahkan di bulan yang seterusnya insya-Allah. Jadi selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin diucapkan kepada seluruh penonton. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Macam saya bagi ucapan daripada studio je Ustaz. Kawan-kawan saya di rumah tu, sedap makan rendang kat rumah tu ya. Tapi Ustaz, kalau kita nak beraya kat rumah Ustaz, ada ke duit raya? Tahun ni ada standby duit raya ke Ustaz? Kita kalau nak bagi duit raya, bagi bulan puasa. Macam tu pula. Nak bagi raya, okey Mas. Pahala berganda. Kita nak pahala bersedekah dalam bulan Ramadan tu. Jadi kita kena ubah trend sikit. Ubah trend bagi satu hari sebelum raya ke, dan nak buka balik tu kita start bagi. Tapi kalau bagi hari raya pun dia dapat, dia maknanya kesinambungan Ramadan, mana kebaikan kita duduk sedekah tu terbawa kepada Syawal. Jadi yang Ramadan tu on, yang cadangan Ustaz Jack tu bagus. Maksudnya yang tu kita bagi dalam RM100. Yang tu kita bagi RM200. Macam dan tu. sebab dia meraihkan hari raya tu pun ada juga bagi. Kalau dulu tak bagi duit, dia bagi macam gula-gula bagi untuk meraihkan. Macam saya ni waktu kecil-kecil Ustaz, saya seronoklah dapat kumpul duit raya. Sebab tu ada beg khas untuk duit. Kalau cucu dapat berapa Ustaz? Cucu kecil lagi. Tak pandai kira duit. Dia tak ada kira duit. RM1, RM2 okeylah. Kecil tak boleh pegang duit orang banyak. Bukan budak-budak dia pegang duit banyak. Sekarang ni Ustaz tak bagi sampul Ustaz, transfer online. Nanti cucu bagi nombor akaun. Anak kita bawa QR code. Ya. Scan ya. Itulah kehebatannya, kemeriahan. Orang kata tak seronoklah. Duit tak nampak. Budak dia nak bilang banyak. Dia bagi RM1, dia bilang, tak muat tangan lah. Baru RM10 kan. Dekat ruang tamu Ustaz. Dekat saudara mara. Bila duit. Siapa lagi banyak. Orang kata beraya takbir di rumah ke rumah tu kan. Dapat duit raya. Rumah sana makan pizza lah. Rumah ni makan macam-macam makanan. Di malam hari dapat duit raya. Sanggup tukar baju kan? Sanggup tukar baju Ustaz. 2 kali. Baik Ustaz, kita ada soalan sahabat kita Nur Ashikin. Soalan saya, apa
apakah yang akan terjadi dalam sebuah keluarga jika terputus hubungan silaturahim antara saudara mara sendiri dan tidak bertegur sapa walaupun tinggal dalam satu rumah yang sama, Ustaz. Macam mana kita nak buat, Ustaz Jah? Masya-Allah, Nur Asikin, terima kasih atas soalan tersebut. Masya-Allah. Saya nak petik sebuah hadis Nabi SAW. Daripada kita menjawab kesan, kita juga kelebihan. Nabi SAW sebut, ya ayuhan nas, ifshus salam, wahai manusia, sebarkanlah salam. Wa atumut ta'am, beri makan, salih asmat. Wasilatul arham, sabungkan silaturahim. Wasallu bil lail wan nasu niyam. Kata Muhammad, kamu bangunlah berqiyamul lail pada waktu orang sedang tidur. Tadkhulul jannah bisalam, maka kamu akan masuk syurga dengan keadaan yang selamat. Tuan-tuan, hadir riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini cerita tentang beberapa amalan yang boleh menyebabkan seorang itu masuk syurga. Yang pertamanya, salih ala Muhammad, bagi makan. Bagi makan, jamu makan. Tuan-tuan tengok, balik pada soalan yang disebutkan tadi, disebabkan kita duduk walaupun duduk dalam satu rumah tapi tak bertegur sapa, apa yang menyebabkan? Ada tak kita nak makan sekali? Ada tak nak pergi beli makanan bagi dekat adik-beradik kita makan? Kita tak dapat. Salam. Yang keduanya, ifsyus salam, bagi salam. Nak bagi salam macam mana kawan tengah meluat? Kan? Kalau balik rumah, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tanda kasih tu. Ni tengok muka kawan tu masuk ke sini, kita konak ke sini, nak bagi salam tak? Maka kita akan hilang kenikmatan bagi salam untuk kita menunjukkan kasih sayang. Salat semat. Bagi salam pun tak, beri makan pun tak, salat semat. Dan yang ketiganya, kita Allah suruh kita sambungkan silaturahim, kita pula memutuskan silaturahim. Jadi, apa yang Nabi SAW suruh kita buat untuk kita tadkhul jannah bis salam, masuk syurga dengan salam, dengan selamat itu, tiga-tiganya kita tak dapat. Maka nak rebut syurga tu yang kenikmatan jauh lebih hebat. Tuan-tuan ingat, kita tak mampu untuk memaafkan. Dia kata, saya bukan Ustaz, bukan ni, hati ni Ustaz, sakit hati ni, saya tak mampu nak maafkan dia Ustaz. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau disebabkan kita sakit hati dengan seorang itu, kita tak mahu maafkan dia, berapa ramai orang dah sakit hati dengan kita daripada kita kecil dulu sampai kita ada sekarang ni. Allah. Waktu sekolah rendah dulu ni, saya semak, berapa ramai orang yang geram kita, yang sakit hati, yang tak boleh nak maafkan kita. Waktu kita duduk sekolah menengah dulu, berapa ramai orang yang sakit hati dengan kita. Waktu kita duduk universiti dulu, berapa ramai lagi. Waktu kat kerja ni, berapa ramai lagi yang sakit hati dengan kita. Dan semua orang maafkan kita. Tiba-tiba seorang sakit hati dengan kita dan kita tak memaafkan dia. Ingat Nabi SAW cerita tentang orang yang akan dikurniakan kepadanya syurga, yang syurga ini seluas langit dan bumi. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Antara orang yang mendapat syurga yang seluas langit dan bumi ni, apa dia? Orang yang wal'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang yang lain. Subhanallah. Allah akan bagi dekat dia syurga, yang syurga ini seluas langit dan bumi. Tuan-tuan, kadang-kadang ada, sungguh memang ada dalam hati kita ni rasa terguris. Kita manusia. Ustaz, luka di kulit ini nampak darahnya. Luka di hati, siapa yang tahu? Tak apa, kamu seorang dia yang tahu. Tapi belajarlah memaafkan. Kadang-kadang rasa dalam hati itu ada Iman. Tapi tak buat macam mana. Tak apalah. Kita apa ni, dia panggil apa tu? Move on je. Kita move on je. Berjumpa dengan dia, senyum aja. Berjumpa dengan dia, bercakap saja. Jumpa dengan dia, bagi salam. Itu dah memadai dah satu usaha untuk kita menyambung silaturahim. Walaupun jauh di sudut hati kita ada kesan daripada apa yang telah berlaku. Saya boleh maafkan. Tapi parut di dada ni masih jelas terlihat, Ustaz. Ya, memanglah sebab dia belah dada dia untuk buat operasi jantung. Memang parut tu tak ada lagi. Memanglah ada kesan parut tu. Jadi perlu ke nak ada parut-parut ni, Ustaz? Parut benarnya perlu. Tapi bukan parut yang sakit, duka cita. Sebab kalau ikut hadis Nabi SAW, qatratani wa atharani yuhibbu ilallah. Dua jenis air, dua jenis titisan dan dua jenis tanda kesan itu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Iaitu pertama, mata yang menangis kerana takut kepada Allah, mata dan air darah yang mengalir kerana berjuang di jalan Allah. Maka kamu melunturkan dendam, marah, kesumat, itu makna kamu melawan. Lawan apa yang kamu tak suka. Itu kamu nak ikut Allah Subhanahu wa taala. Sebab kena ingat Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, la yahillu limu'minin an yahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal, masuk haram. Mana saudara kamu itu meninggalkan percakapan. Saudara kamu lebih daripada 3 hari. 3 hari. Ini kamu duduk satu rumah bertahun. Maknanya dekat tidak semestinya dekat, tapi jauh. Jauh tidak semestinya dekat.
Ada juga jauh yang jauh, tapi ada jauh yang dekat. Maksudnya sentiasa berhubung. Tapi kamu ini dekat tapi jauh. Dekat tapi jauh. Kerana kebencian tadi. Lunturkan kebencian. Ingat, Nabi kata tak halal. Mana haram perbuatan kamu duduk serumah, dalam serumah. Tak bertegur lebih 3 hari je. Mana kalau nak balas juga dalam rumah tadi, yang bertanya nak balas juga, lepas 2 hari, bagi salam. Lepas tu sambung pula hari yang keempat. Assalamualaikum. Ustaz bagi cadangan macam nak berbalas. Dah degil sangat kadang-kadang kita kena macam tu. Nak degil sangat. Apa sangat yang kau nak degil sangat? Okey, kau 2 hari kau balas, hari yang ketiga. Kau tegur. Lepas tu kau balas balik. Kau tegur balik. Anak sangat. Berapa lama kau boleh tahan macam tu? Betul. Kenapa sombong sangat kamu dengan Allah SWT? Dan Nabi kata tak halal. Tadi Ustaz dah sebut bagi tahu. Rezeki akan jadi sempit. Jalan ke syurga tertutup. Ini sama dengan hadis yang Abu Hurairah datang jumpa Nabi, nabi'uni bi amal in amiltu dakhaltul jannah. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ceritalah aku apa ke jalan untuk aku ke syurga. Jalan mudah ke syurga. Nabi kata hampir sama dengan riwayat yang tu, ifsyus salam, bagi salam kat orang. Kemudian itu ta'am, bagi makan kat orang. Dan yang ketiga adanya wasilatul rahim. Maknanya sambung silaturahim. Tetap ada dalam hadis walaupun berlainan perawinya, maknanya pentingnya silaturahim ini sehingga jalan ke syurga. Mana kalau kamu tak buat duduk serumah, nampak makan sama-sama tapi tak bertegur dan sama lain, maka kamu tak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jalan ke syurganya di antaranya ialah sambung silaturahim. Menyempitkan hidup bila kamu butuhkan silaturahim. Tidak halal maknanya haram. Okey. Ayyahjur fawqa salas. Apa in yaltaqiyani yaltafit ila akhir. Mana bila jumpa paling ke sana, aku tak nak tengok dia. Nabi dah cerita dah 1400 tahun dulu Nabi dah cerita mana benda ni akan berlaku. Mana bila berjumpa. Tetapi yang paling baik bila bertemu itu beri salam. Yang baik di antara macam mana sekalipun walaupun salah, Assalamualaikum dek, Assalamualaikum. Maaflah kalau apa-apa. Lebih-lebih lagi ni Syawal ni. Walaupun orang kata tak semestinya Syawal saya minta maaf, tak apa. Tak apa, biarlah Syawal ini penghubung silaturahim yang telah terputus sekian lama. Yang sebelum ini duduk di rumah tidak bertegur siapa dan sebagainya. Bila datangnya Syawal, masak sama-sama. Adik-beradik daripada Kuala Lumpur, daripada Putrajaya, seluruh tempat balik. Malah kamu duduk serumah ni, pakak-pakak buat sama-sama. Maka inilah musimnya, time yang paling baik untuk kita bermaafan. Walaupun bukan hanya Syawal, tetapi inilah bulan semua adik-beradik berkumpul, minta maaf sama-sama. Akuilah kesalahan. Kerana kita tak lama umur kita. Kita akan balik semula kepada Dia Rabbul Jalil. Maka balik semula kita kepada ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tu yang lemang ada yang hangit, ada yang tak hangit. Tu sebab malam tadi masak sama-sama Ustaz. Dalam keadaan gelap-gelap tu kan. Tapi alhamdulillah, ni kalau hangit ni mesti Kak Lo yang buat. Ni kalau yang elok ni abang Ah yang buat. Macam tu kan. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Kullu am wa antum bi alfi khair minal a'idin wal faizin. Daripada saya, Dr. Muhammad Farid Rawi bin Abdullah, kepada para pencinta ilmu TV3, terutamanya melalui pentas Tanyalah Ustaz. Saya sekarang berada di perkarangan Ashabul Kahfi.
di Amman, Jordan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita sepanjang bulan Ramadan. Stay safe, jaga diri elok-elok. Semoga kita bertemu kembali. Assalamualaikum. Memohon 10 jari, memohon kemaafan kepada ibu ayah tercinta. Inilah satu perkara yang kita seronok bila kita dapat lakukan di pagi hari, Ustaz, kan? Minta restu ibu dan ayah. Lama dah kita tak bersama-sama salam, peluk, cium tangan kedua ibu bapa kita. Baik, Ustaz, sahabat kita di Facebook ni ada satu soalan yang cukup menarik, iaitu bersama dengan Jura Azlin Sufian. Antara amalan yang boleh dilakukan seorang anak kepada arwah kedua orang tuanya ialah menyambung kembali silaturahim sesama kawan-kawannya. Tetapi selepas kematian mereka, rupa-rupanya ada di antara mereka yang seperti gunting dalam lipatan. Patutkah kami sebagai anak melayan mereka dengan baik, Ustaz? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Jura Azlin Sofian. Terima kasih atas soalan yang sangat baik tadi ni. Masya Allah. Memang dia nak buat dah macam mana yang Nabi perintahkan. Apa dia? Menghubungkan, masih meneruskan ikatan persahabatan. Ibu dan ayahnya telah meninggal dengan kawan-kawan dia. Memang Nabi SAW suruh buat macam tu. Dan dulu mak ayah kita selalu buat macam tu. Bawa kita anak beranak pergi jumpa. Dan kita rasa soalan macam ini saudara kita, macam adik-beradik. Walhal tak ada hubungan darah pun. Dia cuma kawan kepada ayah, kawan kepada mak kita. Tapi itulah yang diusahakan. Tuan-tuan sekalian, dia merupakan satu tindakan usaha yang sangat baik. Dan saya sangat respect kepada anak-anak yang meneruskan hubungan ni. Kadang-kadang ada di kalangan mereka yang mai ziarah. Nak kenal Ustaz Syamad, cucu-cucu yang dia anggap macam cucu dia. Kan bila kita dapat anak, oh ni siapa yang main ni? Ni kawan kepada ayah dulu. Ayah dah tak ada dah. Dia main ziarah. Sebab apa? Sebab dia anggap cucu tu macam cucu dia sendiri. Terubat rindu, Ustaz. Terubat rindu dia. Kita pun rasa macam, Masya Allah, ada penggantinya ayah, ada penggantinya mak. Tapi subhanallah, rupa-rupanya di kalangan kita sembang-sembang, entah-entah dia main tu, dia ada intention dia tu. Tu ada mesti ada benda yang dia nak tu. Adalah tu kokok tanah-tanah tu apa semua tu. Ada udang. Ya, ada udang di sebalik mi yang kita goreng ni. Tuan-tuan, itu sangkaan-sangkaan yang mai daripada syaitan. Salih semak tuan-tuan. Dan jangan dilayan sangkaan-sangkaan ini, melainkan ada bukti yang Salih semak tertampil ataupun termuncul di sebaliknya. Tuan-tuan, selagi tidak dibuktikan dengan apa-apa bukti, maka tolong elakkan daripada sangkaan-sangkaan ini. Ingat, apa yang kita sedang buat ini ialah atas perintah daripada Allah untuk menyambung silaturahim dan ada ganjarannya, dan perkara ini tidak sangat-sangat tidak disukai oleh syaitan. Syaitan tak suka. Maka syaitan akan berusaha sedaya mampu untuk kita memutuskan silaturahim ini. Maka di antara perkara yang dia buat ialah bisikan-bisikan yang dimasukkan ke dalam telinga-telinga kita. Ni ada sangka ni, ini ada niat yang tak baik ni, ini ada niat buruk ni, ada macam-macam sebagainya. Ingat, selagi tidak dibuktikan, selagi itu layanlah dia sebagaimana ibu dan ayah kita melayan dia. Seronok, Ustaz. InsyaAllah. Bila mana kita dapat jumpa dengan kawan kepada ayah kita, man, tengok muka kau sama macam arwah ayah kau. Dan mungkin layanan kita yang baik itu, kalaupun ada di dalam hatinya niat yang tidak baik, mungkin berubah disebabkan layanan yang baik yang kita berikan kepada dia. Kita aku pi kat rumah, aku ni niat tak betul ni, tapi dengan layanan dia, aku tak patut buat macam ni. Ustaz ada pergi ke rumah kita buat kawan-kawan baik. juga? Mana? Rumah kawan-kawan. Ya, yang mana yang kita kenal daripada ayah bonda kita, kita akan pergi dan kita bawa hadiah yang memang mak kita suka beri kat dia. Oh, contohnya kalau kita kampung gulai kuning, ikan haruan kan. Saya kadang-kadang berusaha, saya bolehlah masak sikit-sikit, berusaha masak dalam kesur dengan ikan tu. Sebab saya ingat ibu saya dulu dia selalu beri ikan haruan kepada jiran. So cari untuk beri. Dia kata buat apa? Aku teringat kat mak kau. Allahu Akbar. Oh, masa tu kita menangis. Allah kata, mak kau ni kalau setiap kali musim padi ni kan suruh dia apa? Padi sawah kering kan, ikan gagau Gagau ikan. Betul. Dia dapat dia tu, mak kau sekarang tak pernah ni. Inilah yang kegemaran dengan kulit rambai. Kulit rambai sebagai pemasam dia, kemudian dengan daun kesung dengan ikan tu. So kita akan cuba. Sebab apa? Sebab saya tahu siapa yang mengembirakan ibu dan ayah yang walaupun telah berada di alam sana, dia akan gembira kerana kita. Jadi kalau kita anggap macam tu, kenapa kita nak prasangka kepada yang kita buat? Kerja kita buat baik je. Kerja kita buat baik. Dia nak balas dengan tuba, itu urusan dia. Kita beri bunga, dia nak balas dengan najis, itu dia punya pasal. Itu bukan urusan kita. Kita buat baik je.
kita buat baik. Sebab kita tahu balasannya dia. Manusia sebab tu beri kepada orang ni jangan harapkan balasan. Saya selalu duk ingatkan, guru saya kata dulu, kalau kamu nak bagi ke orang, jangan kamu harapkan balasan. Kamu anggap seperti kamu buang air besar. Kamu flush, kamu tak akan tengok lah. Tak tengok dah? Tak tengok dah. Apa nak berlaku-berlaku lah. Maksudnya kau bagi je. Jadi kalau itulah yang dituntut dalam agama kita, buat baik, kepada siapa yang ibu bapa kamu buat baik, kita buat je lah baik. Jangan kata gunting dan lipatan lah, talan dua muka lah, pergi tenggelam lah, macam-macam lah andaian. Semua tu ialah da'iyah pemalsuan yang boleh menyebabkan kita terbantuk daripada buat baik. Jangan sekali-kali. Teruskan buat baik. Fastabiqul khairat. Daripada Ramadan sebulan solid, mana kita teruskan perjuangan kita, dan jangan lupa 6 hari di bulan Syawal. Jangan lupa puasa. Puasa 6. Kerana itu penyempurna bagi puasa 30 hari, kita campur dengan 6 hari jadi 360 hari. Masya-Allah Ustaz. Kita bila datang hari raya kita bertakbir. Kita membesarkan Allah SWT dan kita lihat kita menghubungkan silaturahim. Mungkin secara ringkasnya apakah kesimpulan yang boleh kita buat dalam pertemuan kita 1 Syawal ni Ustaz? Hari ini hari sangat istimewa. Hari yang kalau kita minta maaf pun orang tak rasa apa-apa. Kita dosa. Inilah yang kita nak ambil peluang ini, kita berada pada hari yang sangat istimewa ini untuk menyambungkan silaturahim. Tuan-tuan yang masih belum telefon kepada siapa-siapa adik-beradik kita, saudara kita yang sedang berjauhan sekarang ni, angkat telefonlah. Mesejlah depa. Tuan-tuan, rapatkan silaturahim. Ambil manfaat hari penuh barakah, hari penuh kemuliaan ini, hari Aidilfitri ini untuk kita bermaaf-maafan dan menyambung lagi silaturahim. Insya-Allah dia akan menggembirakan hati kita, menggembirakan seluruh ahli keluarga kita. Yang paling penting kita menggembirakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ucapan hari raya sikit Ustaz untuk keluarga di rumah sana tu. Saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi Salis Muhammad mewakili seluruh ahli keluarga saya dan juga ni yang duduk dengan saya ni insya-Allah ingin mengucapkan selamat menyambut hari raya Aidilfitri, kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Mohon ampun dan maaf atas barang baik Ustaz ni. Sambung sikit ucapan hari raya. Jadi mewakili keluarga yang tak berapa ramai dan 2 orang cucu, ampun maaf dipinta atas segala salah dan silap yang ada. Moga-moga Allah terima amal kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz ni dan Ustaz Jafri. Ustaz, esok ada topik yang lebih menarik, iaitu jangan lupa saksikan Tanyalah Ustaz esok dengan topik apa Ustaz? Dengan topik hubungan dengan mertua. Banyak mertua tu. Baik, ada kelainan Tanyalah Ustaz untuk raya ini. Nak tahu apa dia? Jangan lupa saksikan esok. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ada rezeki kita jumpa lagi Ustaz. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya Aiman Sufian Azman dan Ustaz Jafri Abu Bakar. Ustaz Niki. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.